idea tapi tidak dapat melihat apa hasilnya. So, saya minta maaf sebab saya lupa maklumkan awal. Hopefully adalah dokumen berkenaan. Kalau Amirul ataupun Amirul esok kan, Amirul dengan Haina yang akan bentangkan. So, all the best untuk esok. Kalau saya dapat masuk line tu, saya masuk sebab esok saya akan berada di Pusat Jantung Hospital Umum Sarawak. Jadi saya takut ada masalah line dan sebagainya. Saya tak boleh nak bersama you all ya. Tapi tak apa, you all boleh update. So, saya nak minta you all share sikit boleh eh? Boleh eh? Share slide sajalah. Supaya kawan-kawan nampak ya apa progres yang sedang you all buat dan sebagainya, hasil persetujuan. Saya berharap esok tak ada banyak isu dan saya minta Amirul dan Haina nanti convince betul-betul. Okey, mungkin mereka akan cut off in term of budget dan sebagainya tu, tapi kalau rezeki you all mungkin dia akan luluskan jugalah. Right, so teruskan ya untuk perkongsian. Macam silakan minum. Macam mana Haina? Saya tak dengar apa. Apa dia? Jangan bentang slide. Suara tu terputus-putus. Macam mana? Jangan bentang slide ke? Bentang slide ni dengan kawan-kawan. Ya. Kejap madam. Kejap. Okay. Nama webinar ni adalah Present Yourself, Be You and Shine. Contoh bentang untuk ni adalah saya, Nurhainah binti Aini dan Ibnu Amirul bin Abdul Halim. Webinar Present Yourself, Be You and Shine ni dia akan diadakan dari 21 Mei. 21 Mei tu adalah tarikh untuk webinar Present Yourself. Kemudian 21 sehingga 23 Mei diadakan pertandingan gambar beserta caption motivasi. Yang form untuk webinar ni adalah akan dilakukan secara atas talian yang dijangka melibatkan 100 orang peserta daripada UiTM Kota Samarahan, UiTM Muka, UMS, Unimas dan terbuka kepada pelajar Universiti Awam Malaysia. Agenda untuk ni adalah pengenalan, objektif, latar belakang penceramah, aktiviti yang akan diadakan, kaedah pelaksanaan, tentatif program dan insentif dan anggaran kewangan. Webinar Present Yourself, Be You and Shine ni dia diinspirasikan melalui pemerhatian dan pengalaman serta isu yang sering dialami oleh pelajar khususnya yang bergelar pelajar pada zaman ini. Mereka banyak mengalami kesulitan dalam memahami diri sendiri dan sering melihat diri sendiri dari sudut yang negatif seperti kurang berkeyakinan serta memandang rendah pada diri sendiri. Kami berpendapat bahawa perubahan diri perlu kerana kita merupakan master of our destiny dan juga merupakan co-creator yang akan mencorakkan kehidupan masing-masing. Oleh itu, Present Yourself, Be You and Shine dilaksanakan sebagai usaha untuk membantu individu untuk mengenali potensi diri, mampu membina keyakinan diri, selain berketerampilan serta membentuk diri menjadi pemimpin yang berkarisma pada masa akan datang. Webinar Present Yourself, Be You and Shine ni ada 3 objektif. Objektif pertama adalah untuk mengenali serta memahami kelebihan dan kelemahan diri dalam usaha membina jati diri yang lebih kukuh
terutama dalam menempuh cabaran era globalisasi pada masa akan datang. Objektif kedua adalah diharapkan supaya webinar ini mampu membawa perubahan yang positif kepada kehidupan pelajar untuk menjadi versi yang terbaik sama ada untuk diri sendiri maupun mampu diteladani individu lain. Objektif terakhir ialah untuk membina keyakinan diri dan menyalahkan daya kepimpinan serta potensi yang ada dalam diri individu. Webinar Present Yourself, Be You and Shine ini akan dihadiri oleh dua penceramah. Penceramah pertama adalah Miss Melissa Sabri yang merupakan Ketua Unit Media dan Perhubungan Awam Centrex Commercial. Beliau merupakan beliau pernah menjadi Head of Marketing, Media dan Public Relation, pernah menjadi News Anchor, Producer Pagi Era Sarawak, TV Host, News Reporter, Part-time News Anchor di RTM, Customer Service Personnel, Penolong Pegawai Sukan, Customer Service Representative dan Assistant Engineer. Penceramah kedua yang akan dijemput adalah Miss Julie Minel Sunel yang merupakan Miss Grand Sarawak 2019 dan juga merupakan finalis Miss Grand Malaysia 2019. Beliau merupakan prasiswazah dalam Resource Chemistry di UNIMAS. Beliau pernah terlibat dalam Persatuan Kanser Kanak-Kanak Sarawak dan merupakan sukarelawan Go Bar 2019. Slide seterusnya dibentang oleh Amirul. Silakan.
Okey, terima kasih ya Haina dengan Amirul. So make sure ya esok semasa pembentangan tu buatlah salutasi sedikit ya. Salutation ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua panel, kepada penyelaras teras kepimpinan sebab dia ada dekat situ dan juga semua panel untuk pembentangan pada pagi ini. Kena bagi tahu. Saya Nur Haina dan juga bersama dengan saya. Siapalah yang nak introduce? Amirul letak nama penuh letak nama fakulti sekali. Saya Haina daripada fakulti ni dan saya dan bersama dengan saya ataupun sebaliknya lah adalah saudara Amirul. Kami daripada Subtrust Me Within Me dan facilitator kami ialah Puan Satria binti Barahim. Jadi pembentangan kami sangat ringkas pada pagi ini. Jadi kami akan membentangkan projek khas kami dengan temanya apa-apa semua. Okey, baru masuk dekat pengenalan. Okey, kita kena tunjukkan confident kita ya masa kita bentang and then sebab kita nak convince penilai nanti. So bila ada soalan ditanya dan sebagainya, then get ready lah. Biasanya kalau dalam pembentangan ni ada a few things lah mereka akan tanya, termasuklah bajet, tempahan tu macam mana ya. Kemudian mungkin dekat cenderahati tu beritahulah total bag you all tu dia kata mungkin PPP boleh bekalkan tapi you all kena maklumkan bahawa total bag tu kita nak yang ada nama program kita dekat situ. Dia punya signage dia punya pad apa kita sebut tu? Signage ke apa? Something like dia punya brand dia lah. Brand more or less macam tu. So kena bersedia dari segitulah. Yang lain-lain okey, tak ada masalah apa-apa. So far boleh proceed. Slide pun cantik ya. Cuma minta tidak ada apa-apa halangan lain lah. And then kalau dia tanya pembentangan tu dari jenis apa pertandingan apa yang dimaksudkan tadi, then maklumkanlah pertandingan tu daripada kata-kata motivasi. So get ready apa contoh kata-kata motivasi ya yang you all nak bagi contoh supaya mereka faham kalau ditanya. Right? Itu saja daripada komen daripada saya. So saya bagi masa sedikit, mungkin ada a few yang lain nak komen apa-apa, saya rasa tak ada kot sebab semua ni hasil perbincangan daripada you all kan. Jadi kemudian saya lupa tadi ahli jawatan kuasa tak ada masuk dalam slide tu tak ada Okey, kalau tak ada and then you all bagi tahu macam ni, kami kelas Me Within Me terdiri daripada 36 orang pelajar. Kena maklumkan demikian. Tapi get ready get ready juga mungkin dia nak tanya, saya tak nampak pun ahli jawatan kuasa. And then get ready dekat slide tu jawatan kuasa tu mungkin dekat bawah dia, lampiran dia. Lampiran dia. So sebab saya pun terlepas pandang tu, itu sajalah sebab kalau nak masukkan dalam slide pun tak ada masalah tapi saya dah submit slide tu tapi you still boleh edit lah. Cuma get ready, mungkin mereka nak tengok pembahagian ahli kumpulan dan sebagainya. Okay, nanti Amirul dan Haina please take note just masukkan saja AJK yang ada tadi. Right? Okay. So yang lain-lain tak ada. So take a break sekejap. Okay. Stretch badan ya. Lepas rasa penat dan sebagainya. Okay. Sebelum saya mulakan kelas kita ya. Take a break sekejap Okay, siapa nak pergi toilet ke dulu, nak cuci muka ke sebab takut mengantuk dan sebagainya ya. Boleh dulu sebab sekarang 3:45. Masuk waktu, sekejap saya tengok masuk waktu solat pukul berapa Dah masuk.
Dah masuk eh? Okey. Alright, so kita beri peluang kepada kawan-kawan yang Muslim ya, untuk solat. Kalau saya beri masa sampai pukul 4 boleh? Boleh eh? Jangan leave, Boleh. jangan leave kelas ni ya. Jangan leave kelas, tapi saya beri masa untuk siapa-siapa yang nak solat, nak makan dulu, nak rehat dulu untuk berbuat demikian. Right? So saya stop video saya dulu, and then pukul 4 kita masuk, saya paparkan QR code sebentar lagi lah pukul 4 tu, and then saya akan masukkan uh, slide untuk talk saya pada petang ni. Okey, persilakan
Okey, saya teruskan kelas kita. Okey, sepatutnya pada minggu lepas ya, saya berkongsi kepada semua para pelajar ya, apa nama ni, berkenaan dengan slide saya ini. Boleh nampak ke slide saya? Boleh nampak ke? Boleh. Alright. So, okey. Ini adalah antara elemen yang akan kita belajar ya di dalam kelas kita. Kita tidak banyak apa nama ni konten ya untuk kelas kita, tetapi kita lebih banyak kepada aplikasi. Cumanya di dalam you all nak menyiapkan assignment nanti ya, di dalam you all nak menyiapkan logbook tadi, di dalam refleksi yang apa nama projek khas ya. And then you all nak come out dengan satu assignment saya berikan tu, iaitu menghasilkan video pendek dan sebagainya. Mungkin elemen-elemen ni ataupun konten yang saya share dalam kelas ni boleh you all aplikasi. Okey, kalau tidak pun di aplikasi ya dalam keadaan sekarang ni, mungkin pada mengikut keperluan pada masa akan datang ya. Jadi dekat sini ya, bagaimana kita nak mengenali potensi diri. Sebelum tu, please nanti remind saya ya, Olivia, dia ketua kelas. Minggu depan ya, sebelum minggu depan, please remind saya. Sebab saya nak bagi satu just a simple personality test ya, untuk you all. Yang ini saya add on ya. Untuk you all apa nama ni kenal pasti diri sendiri macam mana. Jadi please ingat, remind saya. Mungkin ada yang pernah buat ujian personality demikian ya. Sebab saya bercadang kalau dalam semester ni kalau boleh kita buat 2 ya, ujian personality. Tapi saya cadang nak buat yang mudah dulu, and then yang satu lagi tu saya belum siapkan ya, metafizik tarikh lahir. Metafizik tarikh lahir nanti saya akan kongsikan bersama you all juga. Okey, cuma minggu depan 2 konten kita iaitu ujian IPW, dan satu lagi kita akan bincang apa tindakan seterusnya untuk kita buat projek khas. Jadi hari ni ya, saya akan kongsikan just a very simple teknik SWOT reality check
check ni, yang mana ini adalah salah satu teknik ya ataupun approach yang digunakan. Kalau kita sebut tentang pendekatan psikologi dan kaunseling terlalu banyak ya, tapi saya bukan mengajar sebab saya tahu ada pelajar kaunseling, pelajar psikologi dalam kelas ni. Saya tahu you all dapat banyak maklumat dan sebagainya, tapi saya cuma ambil just a very brief, yang very quick saja yang memudahkan you all ya untuk di-apply. Teknik SWOT ni biasa kita dengar ya, kita biasa dengar ya, apa nama ni digunakan. Jadi apakah teknik SWOT? Kalau kita buat KIK ya, maksudnya apa nama pertandingan yang melibatkan inovasi ya, kreativiti ya, biasa mereka menggunakan apa nama teknik SWOT ni. Jadi kekuatan dan kelemahan diri boleh apa nama ni kekuatan dan kelemahan diri boleh bergabung ya untuk meletupkan potensi diri. So bagaimana? Okey, bagaimana? Sebab itu teknik-teknik yang saya kongsikan ada kaitan ya dengan kelas kita. Jadi yang pertama ialah teknik SWOT. Ingat tak saya minta you all buat satu tugasan untuk menghasilkan video pendek, magical word ataupun golden words you all masing-masing, ingat tak? Yang berunsur inovasi, yang berunsur motivasi dan sebagainya ya. Dari segi you all boleh dapat idea menggunakan SWOT juga. SWOT ni ya, bagaimana kita nak boomkan personality kita ialah apabila kita mengetahui apa strength kita, kekuatan kita. Cari segala kekuatan yang ada dalam diri kita. Jadi nanti ujian IPW mungkin ada yang pernah buat previously dekat sekolah dan sebagainya, tapi tak apa, ujian personality boleh buat 6 bulan sekali. You all relate balik dengan SWOT yang saya ajar. Okay, yang saya kongsikan di sini. Kita nak tahu apa strength kita, cari segala kekuatan diri kita, and then weakness kita, kelemahan kita. And then apabila kita kenal pasti ya, ada satu aktiviti yang biasa orang buat ya, dia suruh tulis ya 5 kelemahan, dia suruh tulis tangan kanan kekuatan diri, tangan kiri kelemahan diri. Itu pun boleh you all apply dalam aktiviti yang you all nak sampaikan dalam tugasan golden words yang video pendek tadi. Jadi nak guna SWOT pun boleh. Okey, setelah kita mengetahui kekuatan diri kita ni macam-macam ya. Kekuatan kita mungkin ada yang mahir, mahir untuk bercakap. Ada yang mahir ya, menggunakan kemahiran fizikal ataupun hands-on yang dia ada. Ada orang pandai melukis, ada orang pandai menyanyi, main gitar dan sebagainya. Ada orang dia kuat dari segi ketahanan mental dan sebagainya. Itu semua kekuatan-kekuatan kita. Kekuatan-kekuatan ni ya banyak kepada ya sesuatu yang positif ya, yang positif. Manakala kelemahan tu ya yang melibatkan ya sesuatu yang kelemahan diri kita yang mungkin menjadi punca kita tak bermotivasi, yang kita kurang yakin diri, yang kita tak tahu macam mana nak naikkan self-esteem diri kita. Jadi kelemahan ni biasa kita susah nak nampak. Di mana kelemahan kita? Tapi ada individu, okay, dia boleh bercakap tentang kelemahan diri dia sebab dia try untuk mengenal pasti ya, apa yang dia alami ya. Sebab tu dalam hidup ni kita kena selalu membuat refleksi diri. And then once kita dah tahu kekuatan dan kelemahan diri kita melalui teknik SWOT ni, okay, you all boleh baca lagi dengan lebih lanjut teknik SWOT ni macam mana. Kita kena mengaplikasi ataupun menggunakan opportunities ataupun peluang yang ada di sekeliling kita untuk kita beat, untuk kita lawan apa kelemahan yang kita ada. Tetapi pada masa yang sama kita kena tahu apa yang menjadi ancaman kita daripada keadaan sekeliling yang menghalang untuk kita grab the opportunities yang ada. Okay, jadi teknik ni ya, saya tak sentuhlah very details kepada you all. Tetapi you all boleh dapatkan maklumat-maklumat ya daripada teknik ini ya melalui pembacaan dan sebagainya. Yang ini hanyalah sebagai panduan kepada you all. Jadi apapun situasi yang berlaku ya, biasa saya katakan pada pelajar-pelajar ya, better late than never.
Walaupun kita rasa, kenapa aku agak terlewat nak tahu bagaimana nak cari kekuatan diri, kelemahan diri dan merebut peluang yang ada, apa ancaman yang ada ni. Tapi kita tak boleh ada satu sikap tunggu macam tu. Kita kena, sometimes kita kena try and error. Okay? So, itu adalah SWOT yang saya nak kongsikan kepada you all. And then, seterusnya ialah saya nak kongsikan sebentar ya. Sekejap. Mana slide saya tadi? Mana slide? Kenapa dia kata too many overlapping dekat sini? Okay, so saya nak share satu slide lagi. Sekejap. Okay, boleh nampak Boleh nampak dekat sini Alright. Satu lagi ya, dalam usaha kita nak mencukil mencari bakat diri kita mencari elemen-elemen untuk menyerlahkan potensi dan personality diri kita ialah melalui tingkap johari melalui tingkap johari. Sekejap saya cari slide saya. Okey, boleh nampak slide? Masih boleh nampak slide Boleh. Boleh. Okey. Okey, potensi diri ni dia amat berkait rapat dengan kekuatan atau pembakat yang ada pada seseorang individu. Jadi sifatnya dia sangat eksklusif dan hanya dan dia unik. Kalau dalam konsep psikologi konsep counselling itself actually sekejap ada maklumat apa ni. Okay, actually setiap individu tu sangat unik setiap individu sangat unik. Jadi sebab tu setiap manusia tu dia mempunyai kekuatan dia sendiri, dia ada kelemahan dia sendiri sebagainya. Jadi dekat sini pentingnya kita ada rasa bersyukur dan berterima kasih di atas apa sahaja yang ada pada diri kita. Sebab tu saya ingin kongsikan kepada pelajar-pelajar semua bagaimana very basic teknik yang kalau kita nak apply dalam diri kita untuk setiap hari kita memulakan kehidupan kita, kita nak dapatkan motivasi kalau you all ada mengikuti perkongsian ataupun webinar motivasi yang saya share link kepada you all sebelum ni daripada Datuk Fadilah Kamsah. Dia kata setiap pagi tu bila you all bangun, kena duduk sekejap and then kena senyum. Belajar untuk senyum. Lepas tu pray, berdoa. Minta saja apa-apa. Mudah-mudahan hari ini lancar. Program you all nak buat kan, siapa yang jadi MC semua masing-masing ada tanggungjawab dan sebagainya. Hari ini aku harap program berjalan lancar. Hari ni harapnya kuliah berjalan lancar. Hari ni aku dapat menyelesaikan. Hari ni aku dapat menjawab exam dan sebagainya. Ataupun you all ada tas-tas lain yang nak dibuat dan sebagainya So sangat penting And then satu lagi teknik pernafasan. Tadi kita ada buatkan tarik nafas, tahan, lepas dan sebagainya. Itu very basic sebab kita penat, kita berserabut, macam-macam yang kita hadapi setiap hari. Jadi penting kita ada very quick, very brief tips untuk kita bantu diri kita. Sebab tu individu dikatakan sangat unik kerana sifatnya sangat eksklusif yang ada pada setiap orang. Jadi melalui bakat tersebut sebenarnya dia menentukan sama ada kita ni dipuji, dikagumi, diberikan penghargaan ataupun menjadi ikutan atau teladan kepada orang lain.
yang terdekat dengan kita pun tak ada masalah ya. Uh, uh, Setiap hari kita rasa senang, kita rasa selesa, kita rasa yakin pada diri kita dan bakat kalau kita buat swab tadi bila kita berjaya kenal pasti diri kita, inilah yang membezakan individu itu daripada orang lain. Okey? Sama ada di kalangan rakan, sekuliah, okey, di mana-mana kita berada. Jadi salah satu yang saya kongsikan dekat sini ialah tingkap Johari. Tingkap Johari. Right? So, kenapa slide saya macam ni? Okey. Okey, yang ni yang kita akan kongsikan. Saya dah kongsi sebelum ni. So, seterusnya ini yang saya kongsikan. Tips yang kedua, ya. Kalau kita nak tahu, ya, nak mengenali diri kita macam mana dan sebagainya, kita kena faham, ya, satu teknik yang biasa kita guna iaitu tingkap Johari. Tingkap Johari ni, ya, sekejap. Allahu Akbar. Masih boleh nampak slide saya? Masih boleh nampak? Okey. Dia Boleh, terdiri Madam. Okey, boleh ya. Dia terdiri daripada 4 ya. Sekejap ya. Daripada 4 keadaan di sini. Okey. Ini zon dia, saya tahu. Zon saya tahu ialah pada zon 1 dan 3. Sama ada ianya secara bebas ataupun tersembunyi. Saya tidak tahu sama ada tidak disedari ataupun tidak diketahui langsung. Okey, kita kena faham. Saya tahu tu apa, saya tidak tahu tu apa, anda tahu, anda tidak tahu. Maksudnya dekat sini, kalau kita nak melihat diri kita menggunakan tingkap Johari, ia datangnya daripada perspektif diri kita sendiri, datang daripada diri kita sendiri ataupun pandangan ataupun apa yang orang luar melihat diri kita. Right? So di sini ya, kalau kita tengok konsep tingkap Johari ni adalah satu teori personality yang diperkenalkan oleh Joseph Love dan Harrington Ingham. Jadi dia tingkap Johari ni dia menunjukkan satu cara ya untuk melihat diri dia. Jadi keempat-empat bahagian di dalam rajah tingkap Johari menunjukkan sifat-sifat diri apabila berinteraksi dengan orang lain. Jadi jika satu daripada tingkap berubah, ia akan melibatkan tingkap-tingkap yang lain. Jadi ada perkara yang kita kena sedari tentang diri kita dan ada juga perkara yang kita tidak sedari ya, sebagaimana yang saya katakan tadi. Okey, kita lihat tingkap yang pertama ya. Tingkap 1 ataupun bebas ya dekat sini. Bebas ataupun terbuka ya. Okey. Kawasan ini mengandungi perkara yang anda ketahui mengenai diri anda yang dapat dilihat oleh orang lain. Contoh nama saya Sabtuya, saya dah berkeluarga, keluarga saya asal daripada mana, saya tinggal di Kuching, dan lain-lain. Jadi maklumat ini ya apabila kita kongsi dengan orang lain, ia adalah selamat dan tidak mengancam. Itu tingkap Johari yang terbuka ataupun bebas. Seterusnya kita lihat yang kedua ya, iaitu tidak disedari ataupun blind area. Perkara blind area ni, okey, tingkap 2 yang tidak disedari ni, perkara ini di kawasan ini mewakili apa yang orang lain fikirkan atau ketahui tentang anda tetapi kita tak sedar. Dia apa contohnya kita tak tahu nafas kita busuk tapi bulan puasa ni jangan pelik lah ya kalau nafas berbau ya tapi ada ya dan kita tidak sedar tapi disedari oleh orang lain. Okey. Jadi selain itu tingkah laku kita, kesan suara kita ataupun bahasa yang kita gunakan, gaya berjalan kita. Kadang-kadang kita berjalan memang laju.
Saya suka ambil contoh saya. Saya berjalan laju. Saya tak sedar. Rupanya ada yang tegur saya. Laju sangat saya jalan. Sebab mereka risau saya langgar orang lain. Lepas tu, dari segi mimik muka juga. Kita contohnya, apa nama ni, kita macam kurang selesa dengan sesuatu keadaan. Ada individu, dia tunjuk dengan muka dia. Automatically, kalau dia kecil hati kan nampak sangat muka dia ataupun dia sentap dan sebagainya. Okey? Maksudnya dekat sini, kita tak sedar yang tu. Tapi orang lain perasan berkenaan sedemikian ya. Itu keadaan diri kita, ciri-ciri diri kita yang ada di dalam tingkap 2 mengikut tingkap johari ini yang tidak disedari, blind area. Jadi kita tidak dapat menilai diri kita sendiri maksudnya, tetapi orang lain akan menilai kita daripada apa yang mereka lihat dan alami semasa berinteraksi dengan kita. Jadi dekat sini ya, pelajar-pelajar, try avoid ya, jangan sikit-sikit nak sentap ya. Memang kadang-kadang ya, kita kalau orang puji kita, kita suka. Itu lumrah manusia. Tapi bila orang sikit provoke kita, mungkin kita akan terasa. Ataupun orang tak terima kita, tak menghargai kita dan sebagainya, kita akan terasa. Ataupun apa yang orang katakan tentang diri kita tu mungkin tidak semestinya betul. Sebab ada individu dia memang suka mengkritik orang ataupun judge individu lain. Jadi yang tu pun kita kena ambil kira, perhatikan ya. Yang mana satu yang betul-betul memang melibatkan diri kita. Ada orang dia suka bercakap, belum habis orang lain cakap dia terus potong. Ada orang bila dia bercakap je, dia pun nak bercakap juga dan sebagainya. Kadang-kadang benda tu dia tak sedar sebab kadang-kadang sekeliling, faktor sekeliling, family background dan sebagainya mungkin mempengaruhi. Pernah tak jumpa yang family dia memang bercakap, output dia memang tinggi, vokal dia memang tinggi. Dia bercakap biasa, tak ada niat pun nak tengking orang ke dan sebagainya, tetapi actually sebenarnya memang nature dia macam tu. Suara dia besar, kuat dan sebagainya. So dekat sini pentingnya ya, walaupun kita belajar tentang tingkap johari ni, tingkap yang kedua yang kita tidak sedari ataupun blind area, but still you all okay, kena faham ya. Kena terima kritikan tersebut, kena menerima dengan berlapang dada walaupun kadang-kadang dia kurang tepat ya. And then tingkap yang ketiga pula ialah perkara di kawasan ini hanya diketahui oleh kita saja. Maksudnya dirahsiakanlah, private ya. Dan menyembunyikan dari orang lain. Mewakili diri kita sama ada tidak mahu diketahui orang lain dan kita nak jaga dengan rapi. Yang ni kadang-kadang kita ada peristiwa-peristiwa yang mungkin sangat sulit ya. Dan hanya diri kita saja yang tahu. Sebab saya kaunselor kan, bila saya kendalikan sesi-sesi kaunseling contohnya, ada cerita-cerita daripada klien-klien saya yang sangat sensitif. Yang mana dia memang simpan lama dalam diri dia ya. Jadi bila saya cuba apply tingkap johari ni, dia akan buka cerita dia. Sebab kadang-kadang pendaman ini ya, pendaman ini ya, ada kalanya menyebabkan individu dia akan semakin stres, dia depres sebab dia tak luahkan pendaman tersebut. Okey, jadi dekat sini ya, ada perkara-perkara yang memang sangat sulit. Okey, saya pernah handle juga marriage counselling ya, counselling perkahwinan. Di sini melibatkan parents kepada pelajar ya, kepada pelajar yang mana situasi ibu bapanya daripada pelajar ini daripada broken family. Ya, broken family dan sebagainya. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang berlaku tu sangat sulit melibatkan parents mereka, tetapi impact dia, kesan dia kepada klien saya tu. Jadi dia berada dalam keadaan trauma. Jadi bila kita buat tingkap johari di samping teknik-teknik kaunseling yang lain, dan kita bantu ya, dia untuk luahkan pendaman dia yang menjadi ancaman
ke dalam diri dia untuk dia perform. Dia jadi uh, cepat panik, dia jadi takut nak berdepan dengan orang dan sebagainya. Jadi, uh, uh, tapi benda ni ya, dia memerlukan individu yang ada kemahiran, ada kepakaran ya untuk membantu. Cuma ada satu aspek dari segi tingkap 3 tersembunyi atau rahsia ni, contohnya dari segi apa impian kita, angan-angan kita. Masa ni you all semua sedang study, sedang belajar dan sebagainya. Pasti ada di dalam diri masing-masing ya, angan-angan, cita-cita dan impian. Okay. Jadi di situ ya, ada juga rahsia-rahsia yang you pendam. Cuma nasihat saya kepada pelajar-pelajar, jika anda berada dalam tingkap 3, yang mana situasi berkenaan ya boleh mengancam, boleh menyebabkan diri berada dalam keadaan yang tertekan ataupun mengalami situasi-situasi yang lain. Jika tidak mahu keadaan yang lebih buruk, maka boleh cari pakar, cari orang yang boleh kita percayai, yang terbaik jumpa kaunselor ataupun profesional untuk dapatkan bantuan. Ya, kenapa berlakunya ya dalam diri individu ya ada tingkap-tingkap ni? Sebenarnya saya nak maklumkan kepada semua, apa sahaja yang berkaitan dengan personality ya, dia tidak ada betul, tidak ada salahnya. Tetapi biarlah ia selari seimbang sesuai dengan diri kita ya. Jadi keempat-empat elemen dalam tingkat jauhari, begitu juga di dalam SWOT tadi, SWOT ada di dalam diri juga. Cuma bagaimana kita nak organize, ya, supaya emosi kita tidak kacau, supaya fikiran kita tidak kacau, ya. Di situ ianya amat penting. Okey. Jadi berlakunya tingkap 3 ya dalam diri individu ni apabila berasa terancam, jika rahsia atau perasaan yang dipendam cuba dicerobohi oleh orang lain. Diceroboh tu maksudnya orang korek rahsia dan sebagainya. Cuma itulah tadi, anda boleh berkongsi sekiranya ada trust. Tadi tertakluk kepada trust tadi. Alright? Okey, seterusnya ya. Sekejap ya. Okey. Seterusnya ialah tingkat 4 yang tidak diketahui langsung ataupun kawasan gelap. Okey. Kawasan ini adalah untuk perkara yang berkaitan dengan diri kita yang tidak disedari oleh sesiapa atau yang tidak berkenaan dengan diri kita. Mewakili diri kita tidak diketahui, begitu juga orang lain. Ia terletak di bawah keadaan bawah sedar diri kita. Mungkin timbul melalui mimpi, gerak hati dan hipnotis. Maksudnya ini adalah di bawah apa nama kita sebut di bawah sedar dalam minda kita, dalam diri kita. Yang ni dari segi psikologinya dia kan, contoh kalau saya sebut tentang ego yang ada dalam diri masing-masing setiap individu, dia ada tahap-tahap dekat situ. Jadi yang di bawah sedar tu memang kita tak tahu ya. Tetapi pernah tak you all berada mengalami satu situasi bila bila kita tengah drive, tiba-tiba kita lalu pada satu kawasan. Tiba-tiba kita rasa macam aku pernah je pergi kat sini, tapi bila? Di mana tempat dia? Kita rasa pernah lalui situasi berkenaan, tapi kita tak ingat. Mungkin dalam mimpi kita dan sebagainya. Itu yang kita maksudkan, yang tingkat 4 tadi. Yang langsung kita tidak ketahui ya. Ini kawasan gelap ya. Jadi dekat sini ya, kalau you all nak buat assignment menggunakan tingkap jauhari ni, kena betul-betul ya, boleh apply. Mungkin boleh share, contohnya bila kita nak buat video pendek ya, kita just nak share apakah diri saya yang dikenali, apa moto hidup kita, apa nama ni golden word diri kita. Mungkin boleh kaitkan juga di situ ya. Jadi kesimpulannya dekat sini ya,
Kalau kita menyebut tentang kawasan terbuka berdasarkan tingkap Johari, ialah apa yang orang lain dan anda tahu tentang diri kita. Very basic, general. Kawasan terlindung, apa yang orang lain tahu tentang kita tetapi kita sendiri tidak tahu. Yang saya bagi contoh tadi. Jadi kawasan rahsia, apa yang orang lain tidak tahu tentang kita tetapi kita tahu. Itu rahsia kita. Dan kawasan gelap, orang lain tak tahu, diri kita pun tak tahu. Ya? Dekat situ. Jadi kita semua mempunyai titik-titik buta dan jika kita mengetahuinya, kita boleh menjadi pemimpin yang baik. Sebab itu kombinasi-kombinasi ni sangat penting. Jadi tingkap Johari, ya, pelajar-pelajar, menggalakkan kita untuk membesarkan ruang ataupun kawasan terbuka. Sebab apa? Kawasan terlindung dan kawasan gelap tu, kalau kita duk fikir-fikir, kita tak ada jawapan dan mungkin juga peristiwa-peristiwa yang berlaku terutama sekali di kawasan terlindung tu boleh menyebabkan kita hilang keyakinan diri. Kita tidak dapat perform well. Sebab dia akan macam develop negative thought di situ. That's why kita digalakkan ya kalau you all nak buat nanti assignment nak apply tingkat Johari ni, alright? So bercakaplah tentang elemen-elemen yang positive vibes. Even ada kelemahan dekat situ, then try cari bagaimana saya bangkit daripada kegagalan saya semasa SPM dulu sehingga saya tidak mampu untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma. Saya terpaksa masuk form 6 saja ialah apabila saya try tu apa-apa. Itu maksudnya membesarkan kawasan terbuka. Okey, saya bagi contoh satu contoh klien saya juga. Saya tak sebut nama ya, saya cuma bagi contoh apa yang dia lalui. Dia adalah pelajar medik. Sekarang dia sangat sukses. Dia ada company hartanah sendiri. Okey, muda-muda lagi, dia sudah hampir-hampir juga dia jutawan ya. Dia dulu belajar medik fakulti perubatan tetapi mengambil jurusan perubatan di fakulti perubatan tu adalah disebabkan oleh parents. Memang budak pandai lah kan parents. Dia sampai tahun yang kelima, pelajar ni dia study tak ada masalah apa semua. Tapi dia tak minat. Sampai tahun kelima dia withdraw. Jadi of course dia withdraw sebab dia nak tukar program dan fakulti. Of course parents marah sebab masuk tahun kelima tu dah nak praktikal dan sebagainya kan. Sebelum ditauliahkan menjadi doktor, sebelum bergraduate dan sebagainya. So, apa yang berlaku kepada pelajar ini, pihak fakulti merujuk. Yang ni saya rasa dah 12 tahun yang dulu. Saat saya kerja pun dah masuk tahun yang ke-23 sekarang ni. Tahun ke-23 saya bekerja. Yang ni dah berlaku dah 12 tahun yang dulu ya. Jadi dirujuk kepada kaunselor makna saya yang bertugas pada ketika itu. So saya buat apa dengan pelajar ni? Ya, sebab kita nak bantu. Kita tak nak dia gagal, kita nak dia berjaya juga. Of course, apa ancaman dia dekat situ? Parents memang marah lah. Okay, sebab parents memang nak anak dia jadi doktor. So apa yang saya bantu pelajar, kita buat counselling session and then pada masa yang sama kita buat ujian-ujian personality. Termasuk ujian-ujian kerjaya untuk pelajar ni. Saya juga apply sedikitlah SWOT dan juga tingkap Johari. Dalam kelas Me Within ni saya sebenarnya apply apa yang saya bantu untuk bantu klien-klien saya. Saya gelarlah termasuk pelajar-pelajar ni pun klien saya ya. Okay, saya apply sebab tu saya come up dengan modul Me Within Me. Okay, and then sebenarnya dia salah satu dalam penulisan saya sebenarnya. Me Within Me tu. Saya sedang buat buku doakan saya ya. And then satu lagi Terminal Kalbu. Saya sedang buat write up ya sebab saya suka berkongsi refleksi diri dan sebagainya ya.
Tapi saya tak buka rahsia siapa orang tu dan sebagainya. Tidak ya. Saya berkongsi refleksi macam mana kita nak bantu develop individu. Sebab setiap orang dia ada keunikan, keistimewaan, potensi diri, bakat diri dia. So, balik kepada cerita ni, bila dah buat semua, pelajar ni sebenarnya lebih berminat di dalam accounting. Nombor-nombor. Kecenderungan dia di dalam nombor-nombor data-data dan sebagainya. So, dalam medik pun belajar tetapi kena strong biology. Itu yang kita faham. Medik pun ada number dan sebagainya kan. Tapi sebab dia tak minat. Okay, result dia makin jatuh dan sebagainya. So, bila macam tu kita bantu pelajar ni sebab kita tak nak gagal, dia nak tukar fakulti. Which is fakulti ekonomi lah yang sesuai pada ketika itu untuk ambil accounting. Jadi isunya sekarang of course ancamannya memang kena berdepan dengan parents lah. Sila hari bulan kaunselor pun kena marah kenapa nak tukar anak dalam bidang ini dan sebagainya. Tapi kita berbincang dengan elok dengan parents dan sebagainya. Kalau dia nak tengok anak dia sukses, okay, nak tengok anak dia sukses, then dia kena beri peluang. Sebab tu tadi ada kawasan, mana yang saya cakap yang ada kawasan angan-angan tadi? Yang mana satu dekat 3 ni kan? Angan-angan kan? Sebab pelajar ni dia ada angan-angan dia. Jadi kita nak besarkan kawasan terbuka dia dan sebagainya. So selepas tu dia sangat sukses. Ambil finance yang sepatutnya 4 tahun, dia berjaya habiskan 3 tahun saja. Tak sampai pun 3 tahun sebab every semester khas dia ambil. Dekat universiti ada semester khas kan, dia ambil. Dia tak pernah cuti. Sebab dia nak buktikan pada parents dia dapat first class honor. Dia dapat first class honor, bergraduat, and then dia ambil professional certificate dalam bidang accounting. And then dia ambil, and then dia pergi sambung belajar ke Australia, kalau tak silap saya lupa, sama ada di Australia ataupun di New Zealand. Setahun saja dia buat master. Saya tak tahu macam mana dia buat master. Dia balik dekat sini, dia balik ke Malaysia sebab dia orang Semenanjung lah ya. Dia duduk dekat Selangor. And then dia bekerja dulu, gain experience, and then dia buka bisnes dia sendiri. And then dia menceburi bidang hartanah. Ada a few lagi bidang-bidang bisnes dia. Orang yang muda, bersemangat tinggi dan dia sangat sukses. Kadang-kadang kalau saya pergi kat sana, kadang-kadang saya tak nak kacau dia sebab dia orang yang busy kan. Tetapi kalau dia tahu saya sampai dekat KL dan sebagainya, dia marah kalau saya tak bagi tahu dia. Sebab dia kata asbab saja bila kita bantu dia, ya, apa yang saya kongsikan dengan you all ni sebenarnya, okay, saya dah pernah kongsi dengan pelajar, dengan graduan ini, dengan alumni ini, begitu juga dengan pelajar-pelajar lain dan alhamdulillah dia dah sukses sekarang ni. Begitu juga dengan satu kes juga pelajar ni, dia pelajar lelaki, ambil engineering, masuk tahun ke 7 ke, which is pihak universiti dah nak gagalkan dia. Jadi dia pun kemurungan. So saya cari dia sampai ke rumah sewa dia. Saya ketuk pintu. Saya bawa guards, saya bawa polis bantuan, temankan saya. Sebab pelajar ni lelaki. Saya ni dah nak masuk tahun ke-7, ambil engineering, dah sampai nak fail, digagalkan oleh universiti. Saya ketuk bilik dia, saya jumpa dengan dia. Saya masuk di rumah dia dengan bersepah, diri dia tak terurus dan sebagainya. So saya duduk bersembang dengan dia. Polis bantuan tunggu dekat luar lah. Saya kata kalau dalam masa 10 minit saya tak buka pintu ni, tolong pecahkan pintu tu lah. Pintu rumah tu. Mereka standby lah. Tapi pelajar ni dia mula-mula marah lah sebab kita macam terjah juga. Saya kata saya datang sebab saya diberi amanah dan tanggungjawab untuk melihat awak menjadi orang yang berjaya.
Saya kata, so saya kata 10 minit tu saya cuba convince, pujuk dia, saya suruh dia pergi mandi dulu. Ah, sebab saya rasa dia bau sangat. Dia tak urus diri dia. Saya kata saya bagi peluang awak mandi, saya tunggu dekat luar. Pelajar lelaki kan. Saya kata jangan lama-lama mandi. Saya cakap, saya tunggu ni, saya kata, dan sebagainya. And then after that, dia keluar, saya kata ni baru wangi semua kan. Saya kata nanti lepas saya jumpa awak semua, saya bawa pergi awak dekat bawah barber shop tu ada tempat gunting rambut. Saya nak awak gunting rambut sebab saya nampak awak handsome sebenarnya. Tapi awak tak uruskan diri. Bukan mudah ya kerja macam ni. Tapi dia ikut. Dia ikut. And then kita mula guide dia. Saya kata mulai esok, kalau you tak turun, saya akan turun. Dia kata tak apa puan. Saya yang turun jumpa puan dekat office. Okey, saya guide dia satu-satu. Alhamdulillah, semester itu adalah yang terakhir. Saya kata siapkan FYP dalam satu semester ni. Saya kata kita sama-sama duduk bincang dengan dekan, supervisor dia dan juga ketua jabatan. Okay, kita bantu. Alhamdulillah sekarang ni dah balik ke negerinya menjadi seorang engineer. Adalah sebab dia tak kenal diri dia. Dia tak tahu kekuatan diri dia. So kita bantu. So semua elemen ni saya bantu ya. Sebab tu ya pelajar-pelajar ya, kalau ada yang pada masa ni rasa down, rasa tak bersemangat dan sebagainya, cepat-cepat dia buat. Nanti saya ada reality self check self check Sabtu. Saya akan ada konten kuliah akan datang, saya akan kongsikan yang ni untuk pelajar. Saya tak bawa elemen counselling. Kalau kita nak buat sesi counselling lain ya, dia ada kemahiran dia, tapi saya terapkan elemen-elemen teknik tips ini untuk you all pelajari. Jadi cara terbaik untuk mengecilkan kawasan buta tadi, ada blind area, adalah untuk mendapatkan maklum balance yang berterusan. Tetapi sangat pelik kalau orang ceritakan yang tidak baik tentang diri kita ya. Tapi kita kena belajar berlapang dada. And then terdapat pelbagai pendekatan yang boleh digunakan, termasuk penilaian multitaksir 360. Ini semua ujian-ujian personality, indikator jenis persen Myers-Briggs. Ini Myers-Briggs ni banyak soalan. Biasa saya buat juga ya. Dan pencari kekuatan. Dekat sini pencari kekuatan. So next week please remind saya, ketua kelas Olivia, saya buat IPA. Saya cubalah sama ada IPW ataupun IPS. Just a very simple, quick saja, soalan dia tak banyak and then you all buat. Okay, sebab dia tak boleh saya bagi terus and then you buat. Saya akan tunjuk dekat slide tu and then you akan jawab. Jawapan dia betul and then kita terus buat analisa dan sebagainya. Right? Okay, so saya rasa okay. Ia mungkin mengambil masa ya dalam sepanjang hidup kita untuk mengenali diri kita. Sampai saya umur yang tidak lama lagi lah. InsyaAllah kalau umur panjang, dalam masa setahun dua lagi, saya dah masuk 5 series. 5 series memang ambil masa untuk saya mengenali diri saya pun sampai sekarang. Masih banyak kelemahan, titik-titik kelemahan, titik-titik lemah yang perlu dibaiki ya. Tetapi saya suka berkongsi dengan pelajar-pelajar semua. Right? And then Peter Drucker menggalakkan semua pemimpin, you all ni kena tahu, you all semua perlu super mengkaji semula secara berkala cakap-cakapan tadi ya. Sebab tu ujian personality it's good kalau kita buat. Okay, 6 bulan sekali. Saya dah tua-tua ni pun buat yang sama. 6 month buat, and then kena buat refleksi diri, kena jumpa orang yang pakar, bercakap tentang diri saya macam mana dan sebagainya. Right? So itu sahaja ya perkongsian saya untuk slide pada petang ini. Okay, ada yang cadang buat MBTI. Ya, MBTI pun cantik juga kalau nak buat, tapi dia banyak question. Cuma pelajar-pelajar ya berhati-hati bila buat yang secara online ya. Ambillah apa saja keputusan secara online yang ujian personality yang you all buat tu sebagai panduan diri kita. Sebab bila nak buat ujian personality, cari yang betul-betul yang dapat bantu you all. MBTI saya ambil sertifikat ya. Nak buat yang dia kena
kena ada sertifikat ya. Nak buat ni tak boleh simply macam tu. Jadi uh, boleh, tak ada masalah. You all boleh contact saya dengan pegawai-pegawai saya di Pusat Khidmat Pelajar ni. Kita boleh bantu FOC saja. Kalau buat kat luar berbayar ya. Online tu of course lah tak berbayar. Tapi berhati-hati masa-masa membaca dia punya interpretasi tu. Kadang-kadang tepat dengan diri kita, kadang-kadang tak tepat. Right? So, hari pun dah semakin menghampiri pukul 5. Saya rasa thank you very much ya untuk semua atas komitmen. Untuk kelas ini yang diwakili oleh Amirul dan juga Haina. All the best for tomorrow. Okay, tolong doakan kawan-kawan you all. Please give support kepada mereka untuk membentang esok. Doakan semoga kelancaran program kita sebab once kita dah dapat kelulusan nanti, saya kena guide you all bagaimana nak buat tempahan, bagaimana nak buat urusan kewangan, bagaimana nak sediakan surat menyurat kepada pihak berkenaan, mesti melalui PPP semuanya. Kena buat draft surat, jemputan dan sebagainya. Kena buat SU juga, kena main peranan dan get ready bendahari semua dekat sini. But don't worry, I will guide all of you. Right? So, kalau tidak ada apa-apa, itu saja daripada saya untuk kelas hari ini. Saya kira semua pun dah log in kehadiran. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. All the best untuk semua. Take care ya. Kalau ada apa-apa, feel free untuk hubungi saya. Okay, itu saja daripada saya. Kalau tidak ada apa-apa, kita dismiss kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera. Jaga diri. Itu saja. Puan, Saya Ya. belum sempat scan. Apa dia? Siapa tu? Aimi, Dayang Aimi. Okey. Saya buka dulu sekejap ya. Siapa yang belum lagi tu? Okey. Boleh scan ya. Ni Dayang Aini sebab ni dah ada 36 orang ni. Kenapa ada 37 orang ada ni? Ada orang lain masuk ke? Dah scan Puan, terima kasih. Ah,